menyampaikan Nabi memang macam saya yang faham, mungkin pastinya saya salah lah. Ya. Memang apa asalnya masjid ke? Ataupun sebabkan peristiwa ini juga wujud masjid. Okey. Dia bani ada kawasan perumah atau kawasan penempatan bani satu kaum di Madinah waktu tu. Nabi datang ke sini dan Nabi solat dekat kampung dia orang lah. Dan waktu tu tak dibina masjid lagi. Bila turun ayat Al-Quran tu lah, barulah mula mereka bina masjid ni. Bani itu memang mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka dah mengenal Islam lah masa tu. Tapi saya lupa apa nama bani tu. Ingat. Jadi ada soalan lagi apa ni? lagi. Tapi kat sini dia tak ada fadilat khusus lah dekat Kiblatan ni. Macam mana kalau kita pergi ke Quba, Nabi janji kan, Nabi bagi tahu man tatahhara fi baitihi summa atal masjidal Quba. Nabi sebut Masjidil Quba fa shalla fiha salatan kana lahu ka ajril umrah. Nabi kata siapa-siapa yang berwuduk daripada rumah dia kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan dia akan dapat pahala seperti mengerjakan umrah. Itu untuk Quba. Tapi ada pun Masjid Kiblatan ini tak ada satu hadis pun yang mana Nabi spesifikkan apa fadilat dia. Tak ada. Cumanya Masjid Kiblatan ni cukup kita tahu ianya adalah tempat yang bersejarah dalam sejarah umat Islam, iaitu tempat penukaran arah kiblat dan tempat turunnya arahan Allah itu. Itu saja. Jadi tak ada apa-apa fadilat khusus mengenai Masjid Kiblatan. Dia sama, pahala sama dengan masjid lain. Dia solat dekat lain. Itu. Jadi itulah Allah. Jadi tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah. Sebelum Uhud. Isra Mi'raj tahun hijrah apa? Isra Mi'raj sebelum Nabi datang hijrah lagi. Sebelum hijrah lagi. Waktu tu dekat Nabi dekat Mekah. Ya. Soalan saya, saya nak tanya pasal Aqsa. Okey. Kalau Ustaz boleh jawab lah. InsyaAllah saya cuba. Tahu kan? Yang tahu saya jawab, tak tahu saya wallahualam je. Maksudnya, Nabi pernah kan bersolat dekat Aqsa dengan para Nabi yang lain. Betul. Dia menghadap mana soalan tu. Saya yang betul tanya saya soalan tadi dulu. Dia menghadap mana? Dalam Aqsa tu. Di Aqsa. Nabi pernah bersolat dengan Nabi-Nabi yang lain di dalam Al-Aqsa ataupun di luar Aqsa. Soalan anda, di mana dia menghadap? Di Kaabah. Mana dia menghadap? Bebas. Dalam Kaabah bebas. Tapi Sama je pengenal. yelah, mungkin sama Kalau kita kita ambil perumpamaan. perumpamaan yang sama, kita apa istilah tu? Kita gunakan persamaan yang Kaabah dengan Aqsa tu. Kita takwilkan benda tu. Kalau saya nak tanya soalan lanjutan. Ya. Tadi adalah perintah solat belum lagi dilaksanakan waktu itu. Jadi macam mana Nabi boleh solat bersama dengan para Nabi? Perintah solat yang maktubah, solat yang 5 waktu tu memang tak diperintahkan lagi. Sebelum Nabi naik ke Sidratul Muntaha tu, ambil perintah solat tu. Kemungkinan Nabi solat sunat macam tu. Waktu sebab sebelum Nabi, waktu mana Nabi duduk di Gua Hira, Nabi munajat kepada Allah SWT, dan masa tu pun Nabi dah mula buat solat yang mana mengikut Nabi Ibrahim punya ajaran. Kan asal kita yang daripada Nabi Ibrahim. So masih ada lagi saki-baki amal ibadat yang Nabi Ibrahim buat tu. So itu yang Nabi amalkan sebelum perintah turunnya Al-Quran. So solat tu cara Nabi Ibrahim dulu yang tinggal. Itu yang saya setakat yang saya tahulah, wallahu alam lah tu. Tu. Jadi dalam surah Isra tu disebut Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram pun ada bedaan lagi. Masjidil Kaabah tadi. Ya, betul. Dengan beberapa kemah. Bagaimana pula structure di Masjidil Aqsa? Sebab Masjidil Haram sendiri pun structure-nya masih begitu. Apatah lagi di Masjidil Aqsa? Adakah Masjidil Aqsa tu memang masjid ataupun hanya tapak atau bagaimana? Okay, kalau kita tengok pada soalan ni, kita balik pada asal dia sesuatu tempat tu dia tak kisah pun kalau ianya ada bangunan atau tak ada bangunan.
Dia cukup yang mana kita faham itulah tempat yang dimaksudkan oleh Allah. Contoh dia ada bangunan masjid ke, ada bangunan yang macam mana pun, itu tidak memberi apa-apa efek ataupun kesan kepada orang yang nak contoh menjadikan kiblat kepada kita. Kita nak solat sebelum ni mana umat yang terdahulu solat menghadap pada Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa kan. Apa rupa sekalipun Masjidil Aqsa tu, yang tu tidak terkait dengan ibadat. Jadi apa rupa pun, jadi wallahu alam. Saya pun tak tahu apa rupa asal dia orang. Mungkin memang ada sempadan ataupun tanda yang diletakkan Masjidil Aqsa itu. Macam mana memang complicated. Ya. Menjawab dah ni, menjawab dah soalan ni. Boleh. Tak apa, insyaAllah. Best dia, kita ada munakasyah. Kita berkongsi. Kita Macam Nabi naik ke Jabal Nur tu, Jabal dia berapa beruslah sendiri tu. Betul Jabal Nur di Gua Hira. Ada guna sorry. Itu ada solat dah turun ke belum? Belum rasanya kan? Belum. Jadi maksudnya saya pernah naik kat Gua Hira tu. Adakah ketika Nabi solat tu, adakah tempat yang sama kiblatnya seperti mana kiblat yang kita dah tengah solat sekarang? Adakah berubah juga? Arah solat belum turun lagi. Kiblat belum bertukar lagi. Maksudnya, betul. Betul tak? Maksudnya di Iraq tu menghadap Aqsa juga. yes, itu soalan sebenarnya. Tapi yang kita buat sekarang ni, itu adalah selepas Nabi terima arahan. Nabi tak pernah belajar sebelum tu lagi. Ya. Rasa kalau ikutkan kiblat tu mungkin kiblat yang sama dengan Nabi Ibrahim pun ni lah kot. Mana masih menghadap pada Masjidil Aqsa lagi. Itu soalan saya suka. Ya, benda. Tak apa insya-Allah. Ada yang mengatakan tidak sunnah solat di Gua Hira sebab tidak ada riwayat dengan Nabi solat di situ. Nabi berkhalwat di situ. Betul. Kita tak tahu Nabi sebenarnya buat apa itu. Mungkin Ustaz tadi kata Nabi bersolat itu ajaran Nabi Ibrahim. Hakikatnya tidak ada riwayat. Betul. Nabi solat di situ. Sebab perintah solat pun tak ada. Betul. So, kalau kita buat kat sana bid'ah kalau solat di sana. Betul. Apa urusan Ustaz? Okay. Nabi SAW bila mananya malaikat Jibril datang sampaikan wahyu Iqra Bismillahirrahmanirrahim itu surah tu, surah Al-Alaq. Lepas pada tu Nabi dah tak naik dah ke Gua Hira. Itulah kali terakhir Nabi duduk di Gua Hira tu. Lepas pada turunnya ayat Al-Quran tu, Nabi dilantik menjadi Rasul. Tak ada satu riwayat lain dah Nabi naik lagi ke beruzlah ke Gua Hira tu. Dan bila turunnya ayat Al-Quran menandakan bermulanya tugas Nabi menyampaikan Islam tu. Dah tak ada dah part yang untuk Nabi menyendiri. Tak adalah part yang mana untuk Nabi munajat kepada Allah SWT dan mengasingkan diri baginda dengan masyarakat. Bila turun ayat tu menjadi sign ataupun tanda untuk Nabi mulakan dakwah dan sebarkan Islam seluruh umat. Jadi bermulalah tugas Nabi kat situ. Jadi untuk ibadat khusus dekat Gua Hira tu tak ada apa pun. Boleh dikatakan itu adalah penambahan jugalah. Sebab Nabi selepas pada tu Nabi tak buat apa-apa dah, apa ibadat, dan Nabi tak ada sarankan sahabat-sahabat untuk naik ke Gua Hira tu. Nabi pergi tu sebab Nabi nak lari daripada kecamukan di kota Mekah masa tu. Solat di Gua Hira bid'ah. Ya. Setuju. Dan dia tak ada apa-apa fadilat yang khusus daripada Nabi SAW. Sebab kita sebagai muslim melarang untuk solat di sana. kita tak boleh nak larang. Cuma kita bagi tahu ianya tak ada fadilat, dan kalau nak pergi naik silakan, tak ada masalah. Untuk kita ambil ibrah. Pengajaran, apa pengajaran ni? Itulah tempat yang mana kita pergi tengok sendiri, tempat yang mana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Itulah. Soalan saya. Ya. Mungkin last quote. Sebab dia menyebabkan kiblat kan, dan Ya, saya betul. bertanya ke arah Okey. spesifik tu. Baik. Yang saya faham, kiblat kita sekarang adalah Mekah. Mekah, Masjidil Haram. Alright. So, secara saintifiknya, kiblat di Kaabah itu adalah berterusan ke Sidratul Muntaha. Tempat malaikat bertawaf juga. Di mana kita di bawah bertawaf, di sana bertawaf. Sedangkan malaikat itu wujud sebelum manusia wujud. Ya, betul. Dan ketika kiblat pertama kita di Aqsa, soalan dia agak kritikal dan susah. Baik. Adakah kiblat yang berada di atas Aqsa dulu pun juga adalah berubah arah ke arah kiblat Kaabah kita sekarang juga? Okey.
Faham soalan dia? Maaf Okey. lah. Okay. Dalam surah Ali Imran ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang maksud dia sesungguhnya rumah ibadat yang pertama dibangunkan untuk manusia ialah Baitullah di Mekah tu, yang diberkahi dan menjadi petunjuk kepada seluruh alam. Jadi yang pertama kali tempat ibadat yang menjadi tumpuan untuk jadi kiblat adalah di Baitullah, di Kaabah. Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama sekali dibina untuk manusia adalah Baitullah, Kaabah tu sendiri. Daripada berpandukan ayat ni, balik pada soalan tadi. Macam mana soalan tadi? Soalannya yang Kiblat kiblat di atas kan Nabi Ibrahim pun telah berada di langit ketujuh. Ya. Jadi soalannya ialah pastinya malaikat pun telah bertawaf. Ya. Pastinya kita pun, para ulama mengatakan garis panduannya Kaabah tu segaris dengan Sidratul Muntaha. Allah Sidratul apa? Izzah Batu Izzah. Jadi adakah Batu Izzah pun berubah arah pintu dia punya tu? Dia masuk sekarang pula kedudukannya. Yang kita faham kedudukan Batu Izzah berada di atas Kaabah. Sedangkan kiblat pertama manusia ialah Kaabah. Kiblat pertama Nabi ialah Al-Aqsa. Ya. Jadi adakah tempat tawaf malaikat sini pun berubah arah? Maksudnya berubah kedudukan. Macam mana nak cakap ya? Tak dapat gambar. Okay. Dia Ibrahim Kaabah center. Kemudian nama Nabi tiba-tiba Allah kata kena dekat Aqsa pula. Waktu itu malaikat Aqsa juga. Ya. Ataupun still stay kat situ. Still. Okay. Di Aqsa tu kita hanya waktu zaman Nabi solat sahaja menghadap, menjadikan arah kiblat tu kepada Masjidil Aqsa. Tak ada ibadat tawaf kat sana. Sampaikan waktu zaman jahiliah pun, orang kafir Quraisy, dia orang tawaf di Kaabah. Dia orang buat umrah juga macam kita. Maknanya dia tawaf dan dia ada tata cara dia orang yang jahiliah buat tawaf tu dengan keadaan dia berbogel. Jadi maknanya ibadah tawaf tu semua sebenarnya dah ada lama sebelum daripada datangnya Islam dan ajaran syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau kita balik, mungkin soalan tadi tu mungkin juga malaikat memang tawaf pun daripada arah itu juga. Malaikat tidak terlibat dalam kiblat, menghadap kiblat. Malaikat tidak bersolat. Betul. Malaikat dia tak ada syariat yang dikhususkan kepada dia. Dia untuk solat. Sebab syariat ni untuk manusia dan jin je. Aku diutuskan Islam ni diutuskan untuk manusia dan jin saja. Jadi malaikat ni memang dia ada kerja khusus dia. Macam dia ada penjaga neraka, ada penjaga syurga kan. Dan ada yang memang Allah tugaskan dia hanya untuk rokok je. Ada malaikat dia tugaskan hanya untuk sujud je kepada Allah. Dan ada malaikat yang ditugaskan untuk tawaf sahaja. Jadi dia ada spesifik macam tu. Yang tu saya cuba pandang. Ya. Saya rasa saya bukan terima, saya make sense lah kat orang kan. Boleh terjawab soalan. Terjawab. Alhamdulillah. Saya ni memang terus sikit malah Ustaz. Yelah tak tahu apa-apa kan. Dia ada soalan lagi. Belum Last soalan Pak. tu sebelum kita Okay. Bang, cover sikit telefon sebab nampak guard datang Usha tadi. Dia kat sini dia orang tak bagi sangat apa ni. Kita macam tutup lah. Boleh lah.